Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum maratan ukhra. Hari ini kita nak belajar pula tentang fi'lul amr. Jadi seperti mana yang kita dah belajar, fi'il disebabkan dia ada kaitan dengan masa, kita bahagikan dia dengan tiga. Yang pertama madhi, yang kedua mudhari', dan yang ketiga kita panggil fi'lul amr. Fi'lul amr. Okey. Baik, madhi past tense, mudhari' adalah present. Okay, amr ni bukan future kan. Orang putih kan bagi past, present and future. Tak, al-amr dalam bahasa Arab maksud dia arahan. Arahan Fi'il itu apabila disebut je perkataan itu, dia akan menunjukkan berbentuk arahan. Okey. Cumanya sebelum kita pergi kepada fi'il amr ni apa benda, dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, bila kita nak menunjukkan sesuatu itu arahan, apa yang kita akan buat? Yang kita kata kat orang, kita menyampah tengok muka dia kan, pergi kau. Jadi kita akan tunjuk pergi. Kita akan buat pergi engkau. Pergi engkau. Kan? Jadi apa yang menunjukkan arahan dekat sini? Yang ni kan? Kita panggil tanda seru ni. Tepat orang putih, go. Go away. Kan? Go away. Bukan up and away. Jadi go away. Jadi yang menunjukkan arahan dalam ayat ini, bukan go tu sendiri, adalah yang ni. Fi'il yang disertakan dengan tanda seru. Fi'il pergi dengan tanda seru. Okay. Dalam bahasa Arab, boleh tak kita buat tanda seru ni? Boleh. Cumanya bahasa Arab tak memerlukan sebenarnya tanda seru ni. Okay. Memadai untuk kita jadikan daripada zahaba. Let's say, madhinya adalah zahaba. Mudhari'nya macam mana kita belajar itu? Mudhari'nya yazhabu. Sebenarnya kita tahu ni, pada second last ni tak tahu. Kena buka kamus. Bila buka kamus, kita jumpa yazhabu. Okey, daripada yazhabu barulah kita boleh bentuk fi'il amr. Fi'lul amr. Baik, fi'lul amr dah tak payah buka kamus dah. Buka kamus hanya pada fi'il mudhari'. Sebab yang ni, kenapa yang ni penting? Kita akan tengok kenapa. Okey. Jadi bentuk fi'il amr pertama sekali, kalau dia 3 huruf macam ni, 3 huruf kan. Majoriti fi'il dalam bahasa Arab pun 3 huruf. Baik, kalau dia 3 huruf macam tu, pertama sekali kita bubuh alif. Lepas tu kita salin je balik. Zahaba tadi kat sini. Jadi kita matikan yang kedua, matikan yang last. Okey. Jadi yang penting kat sini baris yang ni. Kalau dia baris atas ataupun dia baris bawah, kan? Kat sini dia baris atas lah. Kalau dia atas atau bawah, dia akan jadi baris bawah. Idhab. Jadi idhab, apabila kamu baca je perkataan idhab, kamu dah tak perlukan tanda seru. Seru ni ada tanda seru pun boleh buat je tu. Idhab, pergilah kau, go. Tetapi kalau tak bubuh pun, let's say kita tak bubuh pun, kita still boleh faham idhab maksud dia arahan, pergi. Contohnya dalam Al-Quran, kalau kamu buka, idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab, Allah tulis. Ada tak tanda seru dalam Al-Quran? Mana ada. Tapi bila kita baca idhab dalam Al-Quran, kita tahu maksud dia pergilah engkau, go, arahan. Yang tu maksud fi'il amr, idhab. Itu pertama. Baik. Kalau tadi Ustaz cakap, kalau dia baris atas atau baris bawah, baris atas dekat sini, yang second last ni atas atau bawah, alifnya baris bawah. Okay. Yang kedua bentuknya pula, kalau dia 3 huruf juga, apa perkataan yang depan? Yakrumu. Okey, karuma. Okey, perkataannya adalah karuma. Mudhari'nya adalah yakrumu. Okey. Okey, tengok betul-betul Karuma, yakrumu. Macam mana nak buat fi'il amr dia? Sama je, alif dulu. Kalau dia 3 huruf, buat alif kat depan. Lepas tu salin balik. Karoma ni salin balik. Karoma, salin. Okey. Apa nak buat?
matikan yang second dengan yang last. Okay. Lepas tu, baris second last ni dulu. Baru kita boleh tentukan baris alif ni. Okay, baris yang second last dia apa? Baris depan. Baris depan. Baris depan, nampak? Kalau dia bagi depan, alif dia baris depan. Ukrum. Jadi teknik ni, tengok baris yang ketiga untuk tentukan baris alif ni, juga banyak orang guna untuk bacaan Al-Quran kan. Bila baca Al-Quran, kita akan tengok macam mana nak bagi alif tu. Alif tu dia mati macam ni je dalam Quran tu kan. Kita tak tahu macam mana nak baca ni. Biasanya ada teknik tengok baris yang ketiga kan. Jadi sebelum kita tentukan baris yang ketiga, kita kena tahu yang ni dulu. Mudhari' ni kena betul dulu. Buka kamus, tahu, baru kita boleh tentukan baris alif ni. Okey. Cukuplah berkenaan dengan tajwid tadi. Ukrum. Nampak Okey, jadi bentuknya sama. Inilah bentuk fi'il amr. Jadi bila kita nak gunakan arahan di dalam bahasa Arab, arahan, caranya kita tahu dia punya madhi, convert jadi mudhari', baru kita boleh tukar kepada amr. Jadi sebab tu ada orang lancar fi'il macam ni. Zahaba yadhhabu idhhab. Jalasa yajlisu. Okey, now kita try pula contoh yang ketiga. Kita try contoh yang ketiga. Contohnya Ustaz bagi kepada kamu, perkataannya adalah jalasa. Jalasa. Mudhari'nya buka kamus. Mudhari' ni senangnya bubuh ya je kat depan tu. Lepas tu salin balik jalasa tadi. Okey, kita tahu ya mati su dekat ni. Ya jelasu ke ya jelusu ke ya jelisu. Buka kamus dan kamu akan jumpa ya jelisu. Now, jadikan dia amar, senang saja, alif, lepas tu salin balik jim, li, jalasa tadi. Matikan yang second, matikan yang last. Second last ni apa dia? Baris bawah. Jadi kalau dia baris bawah, alif dia baris bawah. Kalau atas atau bawah, second last ni, maka alif dia baris bawah. Ijlis. Nampak? Okay, bagus. Jadi kita automatically tahu bagaimana membentuk fi'il amr. Jadi settle bab bentuk dan kita terus pergi kepada bahagian yang ketiga. Adakah fi'il amr ini berubah ataupun sama je untuk semua orang? Fi'il amr berubah. Perubahan. Sama juga tadi. Apa dia tadi? Perubahan. Apa Arab panggil? Tasrif. Kalau tengok video sebelum ni, madhi, mudhari', juga ada tasrif. Amr juga ada tasrifnya. Depends. Tapi depends kepada siapa? Depends kepada siapa yang kita nak suruh tu. Tadi kalau fi'il madhi mudhari', depends siapa yang buat benda tu. Kita akan ubah dia. Depends on siapa yang buat. Amar pula depends on siapa yang kita nak suruh tu. Let's say kita nak suruh, yang kita nak suruh tu lelaki. Okay. Jadi dia akan kekalkan bentuk asal ni. Lelaki seorang. Ijlis. Contoh. Ijlis. Ijlis. Bentuk asal dia. Okay. Kalau kita nak suruh kepada lelaki seorang. Okay. Satu lagi, fi'il amr ni, dia berubah tak banyak. Dia hanya berubah 6 kali sahaja. Daripada fi'il-fi'il yang lain tu, dia berubah banyak kali. Fi'il amr hanya berubah 6 kali. Iaitu pada dhamir anta, antuma, dan juga, alamak, nampak ke kat sini Ustaz pun terlupa lah. Korang tak nampak di sini ni. Ustaz padam balik Ini dah jauh sangat ni. Okay, fi'il mudhari'. Fi'il amr. Fi'il amr amr. Anta, dia hanya berubah ketika mana anta, antuma, dan juga antum. Okey. Lagi apa lagi dia berubah? Anti, antuma, dan juga antun. Nah, 6 kali sahaja dia berubah. Kenapa dia berubah hanya 6 kali berbanding dengan fi'il-fi'il yang lain yang berubah sampai 14 kali? Sebab fi'il amr adalah arahan. Jadi bila dia arahan, dia hanya berubah mengikut orang. Arahan ni hanya boleh diberi apabila orang tu depan kita. Kita tak boleh bagi arahan orang yang tak ada. Jadi orang yang tak ada, pergilah mereka, tak boleh. Jadi pergilah engkau, pergilah kamu, pergilah
Jadi orang tu mesti depan kita. Jadi orang yang depan kita dalam bahasa Arab, dhamir yang kita panggil mukhatab ni tadi hanya ada 6. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. So, perubahan dia untuk fi'il amar daripada ijlis. Asalnya ijlis. Jadi kalau kita nak suruh seorang lelaki, maksud anta tadi apa? Kamu kan? Kamu untuk lelaki. Jadi kalau kita nak suruh seorang, dia akan jadi ijlis. Kalau dua orang, ijlisa, antum ijlisu. Ijlisu. Tu ya, tak apalah. Ijlisi. Yang ni nanti kita akan bagi pula nota yang ijlisi, ijlisa, ijlisna. Okey, dia berubah hanya 6 kali. Jadi nak tak nak kita kena lancar, baru kita boleh suruh orang. Kalau tak boleh, kan, kita ada dua orang, Ameng dengan Abu dekat depan kita, kan. Jadi kita nak suruh Ameng dengan Abu, duduk. Apa ni berlari-lari ni? Jadi kita nak kata Ameng wa Abu ijlisa. Baru betul, sebab ijlisa yang ni kan untuk kamu dua orang. Lelaki ke perempuan? Lelaki. Okey, nampak? Boleh? Jadi itu sedikit sebanyak berkenaan dengan fi'il amar. Jadi ulang balik, asal dia daripada madhi, cari mudhari' baru boleh dapat amar. Itu nombor 1. Nombor 2, okey, barisnya depends on mudhari'. Dan yang ketiga, nak tak nak kena lancar tasrif. Tasrif barulah boleh kita buat ayat. Okey. Jadi tasrif ni juga ada dalam buku sebelum tu. Dalam buku ada tasrif ni. Kalau kamu buka muka surat 25, ada tasrif tu dekat sini. Dhamir anta, kalau contoh dia uktub, antuma, uktuba, antum, uktubu, disambung ni 6 kali je. Okey. Tadi kita ijlis, yang ni uktub. Kenapa dia jadi uktub? Okey. Sebab kenapa ijlis, yang tu uktub? Apa Sebab asal dia adalah kataba. Cari mudhari' dia, yak. Nak buat mudhari' yak, kena buka kamus. Yak, kita buka kamus, kita akan jumpa yak tubu. Jadi amar dia Allah. Balik. Jadi amarnya adalah matikan yang second, matikan yang last. Kalau dia baris depan, ini pun baris depan. Kalau ni depan, ini depan. Sebab tu asal dia adalah uktub. Nampak Jadi dia sama dengan apa tadi Buat contoh apa dia tak ingat lah. Karuma, yakrumu, ukrum. Dia sama macam ukrum tadi. Okey, nampak? Okey, jadi uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Itu sahaja berkenaan dengan fi'il amar. So, jadi bila orang buat ayat, jadi contoh ayat contohnya kita nak buat ayat, kita nampak anak-anak murid kita ini malas kan. Jadi kita pun, kamu semua tulis sekarang. Contohnya lah kan, kita jadi cikgu besar. Sekarang ni korang semua tulis apa yang ustaz nak tulis di hadapan. Okey. Tulis. Kita nak buat ayat, tulislah kamu semua. Apa yang saya tulis. So, tulislah kamu semua ni. Kita nak cakap kat anak murid kita kan. Tapi dah maksudnya tak ada ayat ni. Tulislah kamu semua. Kita akan kata tulis apa yang saya tulis kan. Kalau kita nak suruh seorang ke ramai ke, kita sama je tulis Tapi dalam ini kita nak bagi tahu, kita nak bagi tahu dekat ramai orang. Jadi kita bagi tahulah tulislah kamu semua. Okey. Kalau tulis saja uktub, tapi kalau kamu semua, dia jadi uktubu. Berdasarkan wazan yang kita belajar tadi tasrif yang kita belajar tadi Sebab ramai dekat sini adalah
kat sini. Uktubu. Nampak? Bagus. Jadi sampai situ dulu berkenaan dengan fi'il amar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.